Bab ini memaparkan nostalgia Awang Teleng terhadap peristiwa yang berlaku selepas pertempuran di Batas Besar dan menyaksikan kematian Tok Janggut, Abbas Berani, Abdurrahman Anak Kerbau, Husain Harimau dan kawan-kawannya yang lain. Selepas peperangan di Batas Besar dan kejayaan Inggris membunuh Tok Janggut, kebanyakan pengikut setia Tok Janggut seperti Engku Besar, Ali Kebal, Haji Said Merbul, Haji Senik Gong Datuk, Awang Ngah dan Mat Saman telah berundur dari medan peperangan. Engku Besar dan Haji Said telah melarikan diri ke Siam bagi mengelakkan diri mereka dari ditangkap oleh Inggris kerana mereka dianggap sebagai penderhaka. Seterusnya, Awang Teleng terkenang kata-kata terakhir Tok Janggut kepadanya. Tok Janggut menyatakan kepada Awang Teleng bahawa beliau adalah anak muda yang setia dan meminta agar Awang Teleng berundur dari medan peperangan. Walau bagaimanapun, Awang Teleng bertekad untuk terus berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Beliau bertekad meneruskan perjuangan Tok Janggut untuk menentang kezaliman Inggris ke atas rakyat Kelantan dan mempertahankan bumi Kelantan dari dijajah oleh Inggris. Awang Teleng kemudiannya terpaksa berundur demi menunaikan amanat Tok Janggut yang disampaikan agar beliau berundur. Bagi Awang Teleng, berundur bukan bererti lari dari medan perjuangan, tetapi untuk menyusun strategi yang seterusnya. Awang Teleng bertekad untuk meneruskan perjuangan walaupun Tok Janggut sudah meninggal dunia. Pengarang dalam bab ini juga membawa ingatan Awang Teleng kepada Wan Sari bahawa Wan Sari merupakan tunang kepada Awang Teleng. Kemudian pengarang menggambarkan pula pergolakan batin Awang Teleng tentang perjuangan. Bagi Awang Teleng, kemenangannya tidak akan tercapai dengan berkekalkan keberanian semata-mata. Awang Teleng berpandangan bahawa selain daripada keberanian, persediaan dan perancangan yang teliti menjadi penentu kepada kejayaan sesuatu perjuangan. Hal ini dapat dilihat melalui pengakuan Tok Janggut, Engku Besar, Haji Said dan Haji Senik bahawa mereka akan kalah dalam peperangan kerana kurang persediaan. Selepas peperangan di Batas Besar, Awang Teleng telah berundur ke dalam hutan di sekitar Jeram. Dan beliau sudah berada di dalam hutan Jeram selama 2 minggu. Ketika Awang Teleng sedang bersembunyi, dia melihat ada seorang sosok lembaga yang berjalan ke arahnya. Sosok lembaga itu rupanya adalah Ali. Awang Teleng segera menerkam ke arah Ali tanpa ragu-ragu. Ali memberitahu kepada Awang Teleng bahawa dia telah keseliki manakala Mat Saman ke Bukit Awang selepas peperangan di Batas Besar. Mereka bercadang untuk mencari Mat Saman. Dalam perjalanan, Awang Teleng dan Ali bertembung dengan askar sepoi. Kedua-duanya merebahkan diri di hasil batang kayu yang didudukinya. Ali mengagak. Askar sepoi itu tidak ramai, iaitu lebih kurang 4 hingga 5 orang sahaja. Awang Teleng tahu fikiran Ali sedang merancang sesuatu. Tidak lama kemudian, Awang Teleng dan Ali menyerang askar sepoi yang terserempak itu. Awang Teleng melompat dan menerkam askar yang berada beberapa depa di belakang askar, yang lain sebanyak 2 hingga 3 kali, manakala Ali turut menyerang salah seorang askar sepoi tersebut. Semasa kekalutan itu berlaku, Awang Teleng berlindung di celah-celah pokok getah dari pancaran lampu picit. Awang Teleng sempat mendengar rintihan daripada salah seorang askar sepoi yang ditikam. Ketika dia sedang berlindung, dia memikirkan keadaan dan keselamatan terkini Ali. Dalam suasana malam yang gelap itu, Awang Teleng berjaya menyelamatkan diri daripada tembakan yang dilepaskan oleh askar sepoi. Dengan semangat ketenteraannya, Awang Teleng terus mencari Ali untuk memastikan dia masih hidup atau tidak. Awang Teleng mengikut jalan arah sungai untuk mencari Ali. Dan ketika dia di hujung hutan yang menuju ke arah sebuah rumah terpencil, dia terserempak dengan 2 orang yang tidak dikenali. Ternyata, 2 orang itu adalah tuan rumah kepada rumah terpencil itu dan mereka mengajak Awang Teleng naik ke rumah mereka. Akhirnya, dia berjumpa kembali dengan Ali di hujung tebing sebatang sungai yang bernama Sungai Kasar. Awang Teleng dapat mengagak jalan yang dilalui oleh Ali kerana dia akan selalu melalui jalan sungai. Dalam pertemuan tersebut, Awang Teleng dan Ali masing-masing menceritakan peristiwa ngeri yang mereka telah lalui.
Kekecohan yang berlaku disebabkan oleh Awang Teleng dan Ali di jeram itu telah membuatkan askar sepoi untuk menambahkan kekuatan mereka. Askar sepoi itu akan menggeledah setiap rumah, menyoal dan memukul orang yang mereka syak demi menangkap Awang Teleng dan Ali. Dengan keadaan ini, yang membuatkan mereka berdua tidak mampu berbuat apa-apa. Ali bercadang untuk berlepas ke Bukit Merbau atau kampung-kampung Pasir Mas untuk mencari Mat Saman, sementara Awang Teleng pula akan terus kekal di jeram untuk memantau perkembangan keadaan yang berlaku kesan daripada tindakan mereka berdua. Bab ini merupakan sambungan kepada bab 2. Setelah 3 hari berlalu, Awang Teleng mendapat tahu bahawa kedua-dua orang askar sepoi yang ditikamnya bersama dengan Ali cedera parah. Awang Teleng berasa amat marah kerana semenjak kejadian itu, seluruh kampung Jeram, kampung Saring dan Gong Datuk digeledah dengan kasar oleh askar-askar sepoi. Mereka berkeliaran di mana-mana. Semua orang lelaki akan diperiksa dan disyaki bersubahat dengan Awang Teleng dan Ali. Wanita dan gadis juga diganggu oleh askar-askar sepoi. Hal ini membuatkan penduduk kampung Jeram, kampung Saring dan Gong Datuk berada dalam ketakutan. Awang Teleng diberitahu oleh seorang penduduk kampung bahawa salah seorang daripada askar sepoi yang ditikam oleh beliau dan Ali telah mati, manakala seorang lagi sakit tenat. Orang kampung tersebut juga memberitahu kepada Awang Teleng bahawa sewaktu beliau pergi ke Pasir Putih, beliau mendapat berita yang Inggeris akan menambah kekuatan tentera di Pasir Putih. Orang kampung yang dibahasakan oleh Awang Teleng sebagai Pakcik itu menyatakan keluhannya dan sokongannya terhadap apa yang sedang berlaku di kampung Jeram. Daripada apa yang diceritakan oleh Pakcik berkenaan, Awang Teleng dapat rasakan bahawa perjuangannya masih lagi mendapat sokongan daripada sebahagian kecil penduduk kampung, walaupun dia sedar ramai daripada orang Melayu telah berpaling tada dan memberi bantuan kepada pihak Kota Baru. Pakcik berkenaan juga memberitahu kepada Awang Teleng bahawa orang Tuk Janggut masih lagi ramai kerana pada waktu mayat dibariskan di Pasir Putih, tidak kedapatan mayat Abbas Berani, Ali Kebal, Awang Teleng dan Mat Saman. Ini menunjukkan mereka masih lagi hidup. Kabar yang dibawa oleh Pakcik berkenaan telah membakar semangat perjuangan Awang Teleng untuk terus berjuang. Dalam pada itu, Pakcik tersebut menasihati Awang Teleng agar berhati-hati kerana orang muda dicurigai apatah lagi jika mereka membawa senjata. Sekali lagi Awang Teleng bertembung dengan askar-askar sepoi yang sedang membuat rondaan di lorong-lorong kecil dalam kampung Jeram. Awang Teleng kemudiannya meloloskan diri ke dalam hutan dan di celah-celah daun yang lebat, Awang Teleng mengamati tindakan askar-askar sepoi tersebut terhadap penduduk kampung yang sedang bekerja di sawah. Mereka dipaksa naik ke tebing dan dihalakkan dengan senapang. Mereka seterusnya diperiksa dengan kasar. Awang Teleng berasa jengkel dengan perbuatan askar-askar sepoi tersebut terhadap penduduk kampung. Awang Teleng kemudiannya meloloskan diri ke Wakaf Bunut. Seterusnya, Awang Teleng membayangkan bahawa beliau akan bergerak di sekitar kampung Jeram, kampung Saring, Wakaf Bunut, Gal, Kelubi, Padang Pak Amat, Gong Datuk serta dalam bukit yang menganjur dari Bukit Yong, Padang Pak Amat hinggalah ke Bukit Merbau bagi mengelakkan dirinya dari ditangkap oleh askar-askar sepoi. Kalau terdesak, beliau akan ke Gong Kedak atau ke Tok Sabo. Awang Teleng terfikir untuk berkunjung ke rumah Wan Sari. Awang Teleng merasakan bahawa Pak Susudin dan Mak Wan Mengbunga akan menerima dan akan melindunginya. Sementara itu, Awang Teleng teringat pesan Pak Susudin agar dia berhati-hati dan pandai membawa diri kerana Sultan itu berkuasa. Walau bagaimanapun, Awang Teleng kemudiannya memadam hasratnya untuk ke rumah Wan Sari kerana bimbang kehadirannya nanti akan mendatangkan kesusahan kepada keluarga Wan Sari. Awang Teleng sekali lagi bertemu dengan Ali di tebing Sungai Kasar. Ali memberitahu kepada Awang Teleng bahawa Mat Saman masih hidup dan beliau bertemu dengan Mat Saman di Melawi Bacok. Akan tetapi,
Mat Saman akan ke Bukit Merbau dan menetap di sana. Awang Teleng mengatakan kepada Ali bahwa mereka mesti berkumpul semula. Namun, Ali hanya diam sahaja. Awang Teleng dan Ali berpisah sekali lagi. Ali akan ke Gong Datuk manakala Awang Teleng akan ke Padang Pak Amat. Sebelum ke Padang Pak Amat, Awang Teleng akan bermalam di rumah Saleh di Kampung Saring. Kemenangan Engku Besar Tun Ahmad, Raja Jeram kepada Pasir Putih, apabila berjaya mengalahkan Encik Latif, yaitu Ketua Jajahan Pasir Putih, yang melarikan diri mengikut jalan laut selepas mendengar cerita Sarjan Sulaiman yang dibunuh oleh Tuk Janggut. Selepas kemenangan tersebut, Engku Besar Jeram menjadi raja di Pasir Putih, Tuk Janggut menjadi menteri besar, Haji Said Merbul jadi pengapit raja, dan Encik Ishak pula menjadi ketua jajahan Pasir Putih menggantikan tempat Encik Latif. Kemudian Tuk Janggut menjadi seorang yang paling disengani di Dewan Mesyuarat Tidak Rasmi. Tuk Janggut berfikir jika Sultan yang akan menyerang mereka. Namun sebenarnya bukan Sultan, tapi orang putih yang berada di Istana Sultan. Abbas menyatakan bahawa apa yang sedang terjadi adalah disebabkan oleh kemurkaan pihak Kota Baru akibat kematian Sarjan Sulaiman dan kehancuran Pasir Putih selepas Encik Latif melarikan diri. Mereka beranggapan serangan akan berlaku pada bila-bila masa. Awang Teleng menyanggupi alamat yang diberikan oleh Tuk Janggut untuk mengawal Pasir Putih. Tuk Janggut menghunus keris kepada Sarjan Sulaiman. Lalu Tuk Janggut membenamkannya keris itu ke dada Sarjan Sulaiman. Gerakan Tuk Janggut mendapat sokongan daripada rakyat dan utusan memberitahu Engku Besar bahawa Sri Sultan menyuruh Haji Mat Hassan pergi ke Padang Pak Amat untuk berjumpa dengan wakil-wakil Sri Sultan. Permohonan tersebut ditunaikan oleh Engku Besar dan Tuk Janggut pergi ke Padang Pak Amat. Awang Teleng dan 1,000 orang ikut dalam angkatan Tuk Janggut bersama senjata lengkap. Ketika mereka tiba, wakil Sri Sultan telah balik ke Kota Baru dan Menteri Besar meninggalkan pesanan. Haji Su berpesan jika Datuk Penglima hendak berdamai, dia perlu menyerahkan diri kepada Sri Sultan dan akan dikenakan hukuman mengikut undang-undang. Awang Teleng menolak. Seperti melarang Tuk Janggut seolah-olah Tuk Janggut akan menyerah. Haji Su mendiamkan diri. Seterusnya, Tuk Janggut telah menolak tawaran damai tersebut. Hal ini menyebabkan Sultan Kota Baru mengeluarkan perintah menangkap Tuk Janggut dan menawarkan RM500 kepada sesiapa membawa kepala Tuk Janggut kepadanya dan juga kepala Engku Besar Jeram, Encik Ishak dan Haji Said Merbul kerana mereka berjuang menentang Inggeris dengan Tuk Janggut. Pihak Kota Baru mengesankan perintah pemberontakan melawan kerajaan Sri Sultan itu diketuai oleh Tuk Janggut. Oleh itu, bagi membenteras pemberontakan ini, Tuk Janggut mesti dinyahkan. Tuk Janggut menyatakan kepada penyokongnya agar bersedia untuk berperang dengan orang putih dan merasakan akan diserang pada bila-bila masa oleh Kota Baru. Tuk Janggut dan seluruh penyokongnya telah membuat benteng utama di Batas Besar dan Kampung Saring dan Kampung Jeram sendiri sebagai persediaan menghadapi serangan dari pihak Kota Baru. Pada suatu pagi yang hening, Tuk Janggut, Awang Teleng, Mat Saman dan Abdul Rahman sedang berbicara tentang benteng pertahanan di kawasan sawah padi. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kehadiran Haji Senik Gong dan Awang Ngah. Haji Senik Gong memberitahu bahawa seramai 150 orang askari sepoi, lengkap bersenjata dari Singapura tiba di Kota Baru. Apabila mendengar berita tersebut, Awang Teleng menawarkan diri untuk mempertahankan Pasir Putih daripada ancaman musuh. Peperangan telah meletus di Jeram, Bendang Batas Besar dan Kampung Sharing. Askari British telah mengganas sepenuhnya. Seluruh kampung diselubungi asap tebal dan jerit-perit wanita-wanita dan anak-anak kecil. Pengawal benteng Batas Besar dan Kampung Saring bertaburan dihujani peluru senapang askar-askar sepoi. Ramai penyokong Tuk Janggut gugur. Akhirnya Tuk Janggut sendiri telah terkorban ditembak di Batas Besar.
Munas marah, kecewa, dan sakit hati dengan sikap Tengku Seri Maharaja Tua, Raja Jeram, yang tidak mempedulikan aduannya berhubung dengan kematian anak sulungnya, Matahir, kerana dibunuh oleh budak raja di Padang Garung, Kota Baru. Munas menggambarkan kematian Matahir sebagai mati tikam tandan atau meninggal dunia dalam usia remaja tanpa usul periksa. Sikap Tengku Sri Maharaja Tua yang tidak mempedulikan aduannya menyebabkan Munas menyimpan perasaan dendam terhadap Tengku Sri Maharaja Tua. Bagi Munas, raja ini mesti diajar kerana menolak rayuannya agar kematian Matahir diadukan kepada Sultan Mulut Merah. Tengku Sri Maharaja Tua hendak berangkat menonton Mak Yong di Kampung Saring, dan Munas diperintahkan menjemputnya di Istana Jeram. Sebelum Munas melangkah turun dari rumahnya, dia berpesan kepada istrinya, kalau Pak Sulung Bulat datang, katakan dia sudah pergi ke Kampung Saring, menunggu raja di sana. Munas tidak menghala ke Kampung Saring. Sebaliknya, dia menuju ke rumah Wan Serang Bulan, gundik kesayangan Tengku Seri Maharaja Tua. Munas memberitahu kepada Wan Serang Bulan bahawa dia dititahkan oleh Tengku Seri Maharaja Tua menjemput Wan Serang Bulan ke Kampung Saring untuk menonton Mak Yong. Dalam perjalanan ke Kampung Saring, setelah tiba di suatu tempat yang agak sunyi dan tiada orang yang lalu lalang, akhirnya Munas membalas dendam terhadap Tengku Seri Maharaja Tua dengan menodai ataupun memperkosa Wan Serang Bulan. Wan Serang Bulan yang tidak ada kena-mengena dengan konflik antara Munas dan Tengku Seri Maharaja Tua telah menjadi mangsa kerakusan dan dendam Munas. Munas menanti tindak balas dari Tengku Seri Maharaja Tua akibat daripada perbuatannya memperkosa Wan Serang Bulan. Wan Serang Bulan tidak bersalah. Dia menjadi mangsa dendam Munas terhadap Tengku Seri Maharaja Tua. Wan Serang Bulan kemudiannya telah dihalau dari istana. Munas berasa serba salah dan gelisah atas semua peristiwa yang berlaku. Pada suatu petang, ketika Munas melangkah ke sungai untuk mengambil air sembayang, beliau telah ditikam dengan nembing oleh Pak Sulung Bulat, kawan baiknya sendiri. Tikaman tersebut telah membunuh Munas. Kepulangan Mat Hasan ataupun Tok Janggut dari Mekah disambut dengan tangisan ibunya. Dia diberitahu bahawa ayahnya mati dibunuh oleh Pak Sulung Bulat atas perintah Tengku Seri Maharaja Tua. Beliau juga mendengar kabar bahawa abangnya, Matahir, juga mati dibunuh di Padang Garung oleh budak raja. Perkabaran tersebut membuatkan Mat Hasan berasa amat duka cita. Mat Hasan menjadi agak pendiam semenjak dia kembali dari Mekah. Dia lebih banyak beribadat malam. Setelah kemangkatan Tengku Seri Maharaja Tua, Jeram diperintah oleh Tengku Besar Tun Ahmad ataupun dikenali sebagai Engku Besar, titikan kelima daripada keturunan Long Jafar yang mula-mula memerintah Jeram. Engku Besar sangat kasih kepada Tok Janggut. Segala budi bicara dan semua masalah tidak diputuskan bersendirian oleh Engku Besar, melainkan dirunding dengan Tok Janggut, Encik Isyak Merbul, Penghulu Adam dan lain-lain. Kesabaran Tok Janggut meletakkan dirinya di puncak pemerintahan Engku Besar dan beliau bergelar Datuk. Semua orang sangat hormat kepada Tok Janggut dengan sikapnya yang tenang dan sabar. Engku Besar memerintah Tok Janggut mendamaikan perkelahian orang kampung Limbungan dengan orang kampung Kemunting yang berpunca dari Perlagan Lembu. Orang yang paling berkuasa di Limbungan ialah Mat Saman, manakala ketua orang kampung Kemunting adalah Haji Cik Long. Antara Limbungan dan Kemunting selalu timbul pergaduhan kerana judi laga lembu. Mat Saman dan pengikutnya dari Limbungan akan menyerang Kemunting sebagai menyambut cabaran Haji Cik Long. Pergaduhan antara orang Limbungan dengan orang Kemunting telah menyusahkan penduduk kampung di sekitarnya. Karena itulah, Engku Besar menitahkan Tok Janggut agar mendamaikan mereka semua. Tok Janggut, Awang Teleng, Ali, Abbas, Abdul Rahman dan Husain
telah pergi ke limbungan untuk berunding dengan Mat Saman. Setibanya mereka di limbungan, mereka melihat orang limbungan yang siap bersenjata hendak bertolak ke Kemunting. Tok Janggut kemudiannya meminta untuk berjumpa dengan Mat Saman. Tok Janggut memberitahu kepada Mat Saman bahawa beliau dititahkan oleh Engku Besar untuk berunding dengannya. Engku Besar memerintah agar Mat Saman dan pengikutnya tidak menyerang kampung Kemunting. Tok Janggut menyatakan kepada Mat Saman bahawa jalan terbaik ialah berdamai dan beliau akan ke kampung Kemunting untuk berunding dengan Haji Cik Long. Tok Janggut memberi peringatan kepada Mat Saman kalau dia membantah, beliau akan masuk campur. Mat Saman akur dengan permintaan dan amaran Tok Janggut. Akhirnya, orang limbungan dan orang kampung Kemunting berdamai. Minggu-minggu berikutnya, ketika Awang Teleng berkunjung ke limbungan, dia mendapati keadaan kembali aman damai. Orang-orang Kemunting sudah datang dan meramaikan bonbon ataupun gelanggang lembu. Awang Teleng diberitahu oleh Mat Saman bahawa Sultan sedang membina rumah pasung dan pangkalan limbungan dinamakan dengan nama baru, iaitu Pasir Putih. Mat Saman mempelawa Awang Teleng melihat orang berlaga lembu dan bertaruh. Walau bagaimanapun, perlawanan Mat Saman ditolak oleh Awang Teleng kerana dia tidak berduit. Majlis berlimau gelanggang sudah bermula. Gendang sudah dipalu dan orang ramai sudah mula membanjiri bangsal besar yang dibina untuk majlis berlimau gelanggang. Wanita, orang-orang dewasa dan kanak-kanak mula memenuhi kawasan sekitar untuk sama-sama melihat dan meramaikan majlis berlimau gelanggang oleh seorang guru silat yang terkenal dari Minangkabau. Ada 11 orang akan diperlimaukan, termasuklah Mat Hasan, Awang Teleng, dan Ali. Mat Hasan sudah berlimau beberapa buah gelanggang, manakala bagi Awang Teleng dan Ali, ini merupakan kali pertama mereka berlimau. Ketika Awang Teleng memasuki gelanggang bersama Mat Hasan dan Ali, dia tidak mengenali siapa yang duduk berderet di atas tikar mengkuang di luar gelanggang kecuali gurunya, Pendekar Manan. Mat Hasan berbisik kepada Ali bahawa Pendekar Awang Tuk Mekla dan Sultan Kari turut hadir. Pendekar Manan mempersilakan murid-muridnya dan memperkenalkan kepada barisan pendekar-pendekar yang diundang khusus untuk menguji murid-muridnya. Awang Teleng bersalaman dengan mereka dengan penuh takzim kerana adat pendekar tidak boleh berasa riak, takbur, sombong, dan meninggi diri. Seterusnya, Pendekar Manan keluar ke tengah-tengah gelanggang membawa kemenyan sambil membaca jampi serapah sebagai istiadat pembukaan berlimau gelanggang. Kemudian, gendang silat dipalu dengan rancaknya. Awang Teleng berasa berdebar-debar dan dia tertanya-tanya dengan siapakah dia akan dirugukan. Adakah dengan Awang Tuk Mekla, Sultan Kari, Yusuf Badang atau dengan Tuk Cik Le? Ali memulakan ujian dan dia akan ditentang oleh pendekar Omar dari Teluk Renjuna. Mat Hasan diuji oleh Awang Tuk Mekla, manakala Awang Teleng akan berhadapan dengan Sultan Kari. Semua yang diuji lulus dengan baik walaupun mereka cedera kerana ditumbuk atau ditendang oleh lawan masing-masing. Awang Teleng merasakan hatinya berdebar-debar apabila pertama kali bertentangan mata dengan Wan Sari. Wan Sari memaklumkan Awang Teleng bahawa ayahnya tiada di rumah ketika ini. Lalu, Wan Sari mulai mempelawa Awang Teleng untuk naik ke rumahnya kerana ibunya akan pulang sebentar lagi. Pada awalnya, Awang Teleng berasa ragu-ragu untuk naik kerana takut akan hal yang tidak diingini berlaku. Hal ini kerana Mak Wan Membunga belum lagi pulang daripada mengambil air.
Namun, pada akhirnya, Awang Teleng mendapat keberanian dan duduk di atas tikar yang telah dibentang oleh Wan Sari. Wan Sari kemudiannya menghidangkan dan mempelawa Awang Teleng untuk makan ubi stella dan meminum minuman yang telah dihidangkan olehnya. Tidak lama kemudian, Mak Wan Membunga pun tiba dari sungai ketika Awang Teleng masih lagi memakan ubi kledek yang dihidangkan oleh Wan Sari. Mak Wan Membunga memberitahu kepada Awang bahwa Pak Susudin pergi ke Pasar Putih untuk membeli daging yang diidamkan oleh Wan Sari. Katanya, Pak Susudin juga ada bertanyakan kabar tentang Awang Teleng dan ingin mengajaknya ke Pasir Putih. Setelah itu, Pak Susudin pun tiba dari Pasir Putih. Dari jauh, terlihat beliau sedang membawa sesuatu yang agak berat. Wan Sari dengan segera menyambut kepulangan ayahnya. Setelah menegur Awang Teleng, Pak Susudin pergi ke sungai, kemudian menunaikan sholat asar. Setelah selesai, Pak Susudin mulai mendekati Awang Teleng. Beliau memberitahu kabar yang dia terdengar ketika dia berada di Limbungan. Dia terdengar bahwa Encik Yim selaku wakil sultan telah mengisytiharkan bahwa semua tanah akan dikenakan cukai dan dia sudah mulai mengutipnya. Seterusnya, Pak Susudin menjelaskan kepada Awang Teleng bahwa Encik Yim akan ditukarkan dengan seorang anak Kelantan dan Encik Yim akan balik ke Singapura. Kemudian, Awang Teleng dikejutkan dengan berita pelantikan Nik Le sebagai wakil sultan di Pasir Putih. Nik Le begitu keras sikapnya terhadap tuan-tuan tanah dan beliau tidak boleh bertolak ansur serta kasar ketika memungut cukai tanah. Perkabaran daripada Pak Susudin itu telah memeranjatkan Awang Teleng. Dia segera teringat akan tanah-tanah sawah ayahnya yang menjadi tempat dia bergantung hidup. Dia dapat membayangkan bahwa kedua-dua orang tuanya tidak mampu untuk membayar cukai tanah tersebut. Kemudian, Pak Susudin menjemput Awang Teleng dan ibu bapaknya untuk datang ke rumah dan menyampaikan salamnya kepada mereka. Seperti yang diimpikan oleh Awang Teleng, tepak siri bersusun telah disampaikan oleh kedua-dua orang tuanya ke rumah Pak Susudin dan Mak Wan Membunga. Awang Teleng dan Wan Sari kemudiannya mengikat tali pertunangan mereka. Namun, hari persandingan Awang Teleng tidak boleh ditetapkan secara rasmi. Hal ini kerana situasi kelang kabut yang sedang berlaku di Jeram seperti menghadiri mesyuarat di istana. Walau bagaimanapun, mereka tetap menentang pungutan cukai tanah yang dikenakan ke atas mereka, sehinggalah perintah menangkap Tuk Janggut dikeluarkan oleh Sultan selepas Sarjan Sulaiman dibunuh oleh Tuk Janggut di Kampung Saring. Awang Teleng seolah-olah telah melupakan Wan Sari ketika sedang menghadapi keadaan kelang kabut dengan persiapan pertahanan di batas besar. Walaupun kadangkala wajah Wan Sari yang ayu itu muncul dalam ingatannya, dia dengan pantas mengerjakan sesuatu untuk melupakannya. Dia tidak ingin menjadi lemah hanya kerana seorang perempuan. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya, dia selalu merindukan Wan Sari. Saleh telah mengejutkan Awang Teleng dari tidurnya yang lena setelah matahari sepenggalah. Awang Teleng bergegas mengambil wuduk dan terus menunaikan solat subuh. Saleh kemudiannya mempelawa Awang Teleng bersarapan bersamanya di dapur. Tiba-tiba Awang Teleng teringat kepada Ali. Ali akan ke Gong Datuk dan sekitarnya, mengumpul saki-baki kawan-kawannya yang bertempur di batas besar. Awang Teleng pula akan ke Padang Pak Ahmad untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Awang Teleng memberitahu kepada Saleh bahawa dia akan ke Padang Pak Ahmad. Walau bagaimanapun, Saleh melarang Awang Teleng berbuat demikian kerana pada waktu siang ramai askar sepoi yang membuat rondaan. Saleh bimbang Awang Teleng akan ditangkap oleh askar sepoi kerana dia amat dikehendaki.
Saleh mencadangkan agar Awang Teleng bergerak pada waktu malam. Pada malam hari, Awang Teleng turun dari rumah Saleh selepas Isya untuk ke padang Pak Ahmad. Awang Teleng dengan pantas bergerak meninggalkan rumah Saleh menuju ke padang Pak Ahmad dalam kegelapan malam. Setibanya di jalan besar, Awang Teleng berhenti sebentar di sebatang pokok untuk memerhati keadaan sekeliling. Setelah beliau dapati tidak ada askar sepoi yang membuat rondaan dan keadaannya selamat, Awang Teleng meneruskan perjalanannya ke padang Pak Ahmad. Akhirnya, Awang Teleng sampai ke rumah Pak Nik Ahmad pada waktu dini hari. Pak Nik Ahmad tidak terlibat dengan peristiwa yang berlaku di Jeram, tetapi beliau menyokong perjuangan Tuk Janggut. Oleh kerana padang Pak Ahmad berada di bawah penghulu Haji Su yang menyokong pihak Kota Bahru, maka Pak Nik Ahmad terpaksa mendiamkan diri. Setibanya Awang Teleng di rumah Pak Nik Ahmad, beliau tidak terus mengejutkan Pak Nik Ahmad yang sedang tidur. Sebaliknya, dia menunggu Pak Nik Ahmad di atas gerai kayu di bawah pokok terajan. Dalam keadaan kabus yang tebal pada waktu dini hari, tiba-tiba muncul Pak Nik Ahmad. Awang Teleng berjalan menuju ke arah Pak Nik Ahmad dan kemudian beliau disapa oleh Pak Nik Ahmad. Seterusnya, Pak Nik Ahmad menjemput Awang Teleng naik ke atas rumah. Mereka kemudiannya solat subuh, berwirid dan berdoa panjang. Pak Nik Ahmad memberitahu kepada Awang Teleng bahawa beliau dari Bukit Merbau. Semasa dia di Bukit Merbau, dia berjumpa dengan Mat Saman. Tetapi, Mat Saman telah ke kangkung. Seterusnya, Awang Teleng memberitahu kepada Pak Nik Ahmad bahawa dia dari Kampung Saring. Pak Nik Ahmad mencadangkan kepada Awang Teleng agar dia tidak balik ke Kampung Saring atau Jeram. Ini adalah kerana askar-askar sepoi berkeliaran di sana. Bila-bila masa saja, dia akan ditangkap atau dibunuh jika dia balik ke sana. Dalam hati Awang Teleng, dia mengakui bahawa Pak Nik Ahmad boleh diharapkan. Sudah 3 hari Awang Teleng tinggal di rumah Pak Nik Ahmad. Dia dilarang oleh Pak Nik Ahmad keluar rumah kerana pengikut penghulu Haji Su selalu lalu di kawasan rumahnya. Walaupun ketiadaan pemimpin yang benar-benar boleh memimpin, Awang Teleng bertekad untuk meneruskan perjuangan membela kematian Tuk Janggut, Abbas, Husain dan rakan-rakannya yang lain. Tiba-tiba, pintu rumah Pak Nik Ahmad diketuk orang. Awang Teleng mendiamkan diri dan mengintai dari celah-celah lubang dinding bulu sambil mencekak hulu keris. Dia dapat mengenali siapa sebenarnya yang berada di luar itu, yaitu penghulu Haji Su dan pengikut-pengikutnya yang datang untuk menangkapnya. Dalam hati Awang Teleng, dia mensyaki Pak Nik Ahmad khianat kepadanya. Seterusnya, Awang Teleng melihat kelibat Pak Nik Ahmad dikerumuni oleh Haji Su dan orang-orangnya. Awang Teleng melihat Pak Nik Ahmad dan Haji Su sedang bercakap-cakap. Sementara itu, 2-3 orang pengikut Haji Su berada di sekeliling Pak Nik Ahmad sambil mencekak hulu keris dan goloknya. Haji Su dan orang-orangnya pun beredar dari rumah Pak Nik Ahmad. Setelah mereka pergi, Pak Nik Ahmad mengetuk pintu rumah dan memberitahu kepada Awang Teleng bahawa Haji Su mencarinya. Tapi, Pak Nik Ahmad katakan kepada Haji Su yang Awang Teleng telah pergi meninggalkan rumahnya ketika mereka pergi ke bukit di Jeram Pasu. Awang Teleng kemudiannya memberitahu kepada Pak Nik Ahmad bahawa dia akan keluar dari rumah Pak Nik Ahmad pada malam itu juga kerana dia tidak mahu menyusahkan Pak Nik Ahmad. Walau bagaimanapun, hasrat Awang Teleng itu dihalang oleh Pak Nik Ahmad. Seterusnya, setelah 5 hari Awang Teleng berada di rumah Pak Nik Ahmad, dia kemudiannya meninggalkan rumah Pak Nik Ahmad menuju ke suatu tempat yang dia sendiri belum pasti. Baginya, kemana-mana sahaja dia pergi, dia tetap diburu. Dia sangat dikehendaki oleh Sultan yang kini berada di bawah pengaruh Inggris. Dalam perjalanan, Awang Teleng tiba-tiba berasa ada sesuatu yang tidak kena. Dia merasakan ada sesuatu yang mengintipnya. Lalu, dia mencekak hulu kerisnya. Apabila dia menoleh ke belakang, dia dapati ada orang mengikut perjalanannya. Awang Teleng mencabar orang yang mengikut jejaknya supaya keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba, keluar 3 orang yang tidak dikenalinya
dari tepi belukar dan berlakulah pertempuran antara Awang Teleng dengan mereka bertiga. Salah seorang daripada mereka berjaya ditikam oleh Awang Teleng. Akhirnya, ketiga-tiga orang tersebut beredar dari situ. Selepas itu, Awang Teleng berhenti rehat di sebuah dangau untuk menunaikan solat zuhur. Awang Teleng terdengar bunyi deruan air dari jeram gelungsur. Lantas, Awang Teleng membayangkan titisan air mata rakyat angkara penjajah Inggris yang menguasai tampuk pemerintahan Kelantan. Awang Teleng terdengar ada benda yang terlarang dalam dangau dan dia mengagak. Dangau berkenaan berpenghuni. Dia memberi salam dan salamnya disambut oleh suara wanita. Seterusnya, wanita berkenaan menjemput Awang Teleng naik ke dangau, tapi Awang Teleng tidak terus naik. Awang Teleng meninjau sekitar dangau tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Pak Cik Ayub pulang dari rumah lalu menyapa Awang Teleng yang berada di dangaunya. Pak Cik Ayub bertanya kepada Awang Teleng, dia datang dari mana dan hendak ke mana? Awang Teleng berbohong dengan mengatakan dia sesat jalan. Awang Teleng memberitahu kepada Pak Cik Ayub, pada mulanya dia hendak ke Bukit Abal melalui jalan bukit. Bila masuk jalan Jeram Pasu, dia sesat. Pak Cik Ayub kemudiannya menjemput Awang Teleng naik ke dangaunya. Mereka dihidangkan makan tengah hari oleh Mak Cik Nap. Mereka makan bersama-sama dan Awang Teleng kelihatan sungguh berselera menjamah makanan yang disediakan oleh Mak Cik Nap. Seterusnya, Awang Teleng bersetuju bermalam di rumah Pak Cik Ayub dan Mak Cik Nap untuk semalam dua. Dia kemudiannya turun ke jeram gelungsur untuk mandi. Setelah selesai mandi, Awang Teleng naik semula ke dangau dan berbual panjang dengan Pak Cik Ayub. Dalam perbualan tersebut, Pak Cik Ayub menyuarakan kesusahan dan keresahan hidupnya, seolah-olah beliau menyesali sesuatu. Beliau menyatakan kepada Awang Teleng bahawa hidup kita ini selalu dianiaya. Kata Pak Cik Ayub lagi, kita buat kerja, raja nak bahagiannya. Kalau tak bagi, kita diugut, dikacau dan dikhianati oleh orang-orangnya. Waktu Tuk Janggut itu benar, kita orang miskin. Tanah bukan banyak sangat dapat hasil, makan pun tak cukup. Sebab itu aku masuk saja ke sini. Tak ada siapa yang nak turut masuk. Senang buat kerja untuk makan dan aman buat ibadat. Seterusnya, Pak Ayub menyambung luahan hatinya. Katanya, hidup ini ada-ada saja susahnya. Kera itu, kera ini. Tak masuk, kena pulau. Masuk, tak jadi kerja rumah untuk keluarga. Awang Teleng kemudiannya memberitahu kepada Pak Cik Ayub bahawa Tuk Janggut telah mati ketika peperangan di Bendang Batas Besar kerana melawan Inggris yang menipu Sultan. Sehingga Sultan tidak dapat membezakan yang mana lawan, yang mana kawan. Dalam cerita Awang Teleng, Pak Cik Ayub cuba meneka bahawa Awang Teleng adalah orang Tuk Janggut. Tiba-tiba, Pak Cik Ayub memegang tangan Awang Teleng dan berkata Awang Teleng adalah seorang pemuda yang mulia. Semasa berada di dangau Pak Cik Ayub, Awang Teleng mendapat ketenangan. Dia telah menceritakan semua kisah tentang dirinya kepada Pak Cik Ayub dan Mak Cik Nap, termasuklah hal dirinya yang diburu oleh askar-askar sepoi Inggris. Di wajah Pak Cik Ayub dan Mak Cik Nap, kelihatan penuh simpati mendengar kisah yang diceritakan oleh Awang Teleng. Sepanjang berada di rumah Pak Cik Ayub, Awang Teleng membantu Pak Cik Ayub membina sebuah bangsal yang lebih kukuh dan besar daripada dangau yang asal. Awang Teleng juga menolong Pak Cik Ayub berhumah. Seterusnya, Pak Cik Ayub meminta Awang Teleng tinggal bersama dengannya buat selama-lamanya kerana di situ dia tidak akan diburu. Setelah lebih sebulan Awang Teleng tinggal di rumah Pak Cik Ayub, Awang Teleng akhirnya membuat keputusan untuk keluar dari rumah Pak Cik Ayub. Pak Cik Ayub dan Mak Cik Nap terasa amat sayu untuk melepaskan Awang Teleng pergi. Awang Teleng seterusnya meredah hutan rimba menuju ke Jeram untuk menemui Ali. Dalam perjalanan ke Jeram, Awang Teleng melalui Cerang Tuli dan Kelubi. Seterusnya, sekembalinya Awang Teleng ke Jeram, dia telah bertemu dengan Ali. Ali menyatakan kekecewaannya terhadap Awang Teleng kerana dia terlalu lama menghilangkan diri. Awang Teleng memberitahu kepada Ali bahawa dia berada di Jeram Gelungsur untuk melepaskan lelah
setelah dia cuba ditangkap oleh pengikut Haji Su. Setelah berjaya mencederakan askar sepoi di Jeram, Awang Teleng dan Ali bertekad untuk meneruskan perjuangan menentang Inggris. Awang Teleng, Ali dan Saleh berpakat untuk membakar rumah Pasung di Pasir Putih. Ali mencadangkan agar Awang Teleng menyamar menjadi perempuan kerana tubuhnya yang kecil dan menipis, rendah, mukanya agak kecil dan tirus, sesuai untuk jadi perempuan. Sebelum Isyak, ketika Awang Teleng dalam pakaian perempuan, dia membimbit 2 buah raga yang mengandungi 2 timba minyak tanah dan kain buruk di depan rumah Pasung di Pasir Putih. 3 orang askar sepoi dan 2 orang Melayu berada di rumah Pasung berkenaan. Dalam pondok polis, Awang Teleng dengan cepat mencampak raga yang dia bawa ke bawah rumah Pasung. Dia kemudiannya berjalan dengan tenang menuju ke arah pasar. Seterusnya, Awang Teleng dan Saleh berjalan itik melalui depan rumah Pasung. Mereka mendapati askar sepoi yang berada di situ sebentar tadi telah beredar. Mereka kemudiannya membakar rumah Pasung berkenaan dan melepaskan diri ke arah sungai. Dalam kejadian tersebut, nasib tidak menyebelahi Saleh. Saleh berjaya dibunuh oleh askar sepoi. Awang Teleng berasa amat sedih dengan kematian Saleh. Awang Teleng dan Ali terus berlari ke arah sungai menuju ke Jelur. Awang Teleng masih lagi bersedih. Walaupun sudah 3 hari Saleh mati ditembak. Dia tidak berselera untuk makan dan mukanya agak pucat. Kesedihan Awang Teleng memuncak apabila dia terkenang nasib yang menimpa anak dan isteri Saleh. Selepas kejadian pembakaran rumah Pasung di Pasir Putih, Awang Teleng dan Ali pergi ke Bukit Merbau. Di Bukit Merbau, mereka bertemu dengan Mat Saman. Seterusnya, Mat Saman membawa mereka menuju ke sebuah rumah yang terletak di tepi bukit. Awang Teleng dan Ali dihidangkan dengan ubi setela oleh Mat Saman. Sambil makan, Mat Saman memberitahu kepada Awang Teleng dan Ali bahawa selepas pertempuran di Batas Besar, dia ke Melawi. Di Melawi, dia bersembunyi di Kampung Rekan dan Sungai Dua. Dia juga bercadang hendak ke Siam ikut jejak Engku Besar dan Haji Said Merbul. Tapi tidak jadi. Ini kerana namanya tidak terkenal dan dia boleh ke mana-mana saja, kecuali ke Jeram atau Saring. Setelah berbual panjang, Mat Saman memberitahu kepada Awang Teleng. Ketika dia ke Pasir Mas, dia mendapati berita bahawa Inggris akan membawa senjata dan askar dari Singapura dengan kereta api. Mat Saman berkata lagi, pihak Kota Bahru tidak berpuas hati dengan peristiwa yang berlaku di Batas Besar. Mereka ingin menghapuskan saki-baki perjuang yang berjaya melarikan diri selepas peperangan di Batas Besar. Mat Saman dan Awang Teleng membuat perancangan dan berbincang tentang baik buruk hasad mereka untuk memusnahkan kereta api yang membawa senjata dan askar Inggris di Bukit Panau, Pasir Mas. Mat Saman memberi penerangan kepada Awang Teleng dan Ali tentang perkara yang akan dilakukan oleh mereka. Mereka bertiga juga bersumpah dengan nama Tuhan untuk hidup semati dan tidak akan membuka rahsia. Pada hari Kamis malam, Mat Saman, Awang Teleng dan Ali telah bertolak dari Bukit Merbau ke Bukit Panau. Mereka bertiga tiba di Bukit Panau pada hari ketiga. Dan setibanya mereka di Bukit Panau, mereka bertiga menginap di rumah Pakcik Lazim. Tujuan mereka datang adalah membuat perjuangan dengan membakar kereta api yang membawa askar-askar sepoi dan senjata api dari Singapura. Dalam perjuangan tersebut, dengan persetujuan tidak rasmi, Mat Saman telah diangkat sebagai ketua. Sebelum melaksanakan rancangan mereka, Awang Teleng dan Ali membuat tinjauan di kawasan stesen kereta api tersebut. Dan mereka mendapati orang ramai berkeliaran di pelantar stesen kereta api. Ada juga selonggok pemuda yang sedang bermain aji di bawah pokok kemboja. Begitulah keadaannya setiap hari. Tinjauan ini dibuat kerana Awang Teleng tidak mahu peristiwa pembakaran rumah Pasung di Pasir Putih yang menyebabkan Saleh terkorban berulang sekali lagi kerana salah membuat perhitungan. Dalam rancangan tersebut, Mat Saman akan berada di bahagian depan kereta api. Ali berada paling belakang dan Awang Teleng berada di bahagian tengah kereta api. Mereka telah menyediakan jamung yang dibuat daripada daun kelapa yang diikat kukuh tetapi mudah menyala.
Jamung tersebut telah direndamkan ke dalam minyak tanah. Setiap seorang akan memegang 2 jamung, di mana jamung pertama digunakan untuk menyuluh sebelum kereta api tiba, manakala jamung yang kedua digunakan sebagai persediaan untuk tindakan nekat. Setelah membuat perancangan tersebut, mereka menuju ke stesen kereta api Bukit Panau. Ketika bunyi trompet kereta api kedengaran, Awang Teleng tidak lagi melihat Ali dan Mat Saman sudah berada dalam kawasan yang mempunyai ramai orang. Awang Teleng menghampiri pelantaran tengah kereta api. Ketika kereta api berhenti secara mengejut, Awang Teleng mencampakkan jamungnya ke dalam sigi yang telah dialirkan minyak. Awang Teleng menjadi orang yang pertama menyelamatkan diri dan tiba di tempat yang telah mereka janjikan, iaitu di bawah pokok tualang. Ali menjadi orang yang kedua tiba di kawasan persembunyian mereka, dan Mat Saman orang terakhir yang tiba di kawasan persembunyian mereka. Setibanya Mat Saman di bawah pokok tualang, dia membawa Awang Teleng dan Ali untuk melarikan diri kerana dia sedang dikejar oleh askar sepoi. Setelah terlepas dari kejaran askar sepoi, mereka tiba di sebuah dangau. Mat Saman menceritakan kepada Awang Teleng dan Ali bahawa dia telah membunuh seorang pemandu kereta api. Kerana cuba melawannya dan disebabkan teriakan pemandu kereta api itu, askar-askar sepoi melepaskan beberapa tembakan. Pada ketika itu, dia membakar kepala kereta api. Askar-askar itu mula menembaknya, namun tidak mengena kerana Mat Saman berlari lurus ke depan kereta api dan selamat kerana terlindung oleh kepala kereta api tersebut. Dalam pembakaran kereta api itu, banyak askar-askar sepoi yang terkorban dan senjata api yang dibawa dari Singapura juga telah dimusnahkan. Mereka bertiga memutuskan akan bermalam di dangau dan bercadang pergi besok mereka akan ke Tuk Uban. Apabila Awang Teleng pulang ke Jeram, beliau dapat merasakan kepulangannya tidak disenangi penduduk di kampung Jeram. Mereka seperti hendak mengelakkan diri daripadanya. Perasaannya bercampur aduk, tetapi akhirnya dia membuat keputusan untuk mengunjungi tunangnya, iaitu Wan Sari, setelah sekian lama tidak mengunjunginya. Sesampainya Awang Teleng ke halaman rumah tunangnya, dia melihat Pak Susudin. Pak Susudin terkejut melihat Awang Teleng di hadapannya kerana telah mengira bahawa Awang Teleng tidak akan datang lagi ke rumahnya. Kesedihan terbayang pada wajah Pak Susudin. Air matanya mengalir dengan tenang lalu dikesatnya. Dengan penuh perasaan, Pak Susudin pun menjemput Awang Teleng naik ke rumah. Tiba-tiba, Mak Wan Membunga dan Wan Sari muncul di hadapan Awang Teleng sambil membimbit bekas air. Awang Teleng lantas menyalami Mak Wan Membunga, sementara Mak Wan Membunga meluahkan perasaannya yang menganggap bahawa beliau sudah meninggal dunia. Setelah mereka bertenang dan duduk di lantai, Awang Teleng pun mula menceritakan apa yang telah terjadi padanya setelah hampir 2 bulan menghilangkan diri, dan beliau juga menegaskan bahawa suatu hari nanti dia akan ditangkap juga oleh Inggeris. Kisah Awang Teleng membuatkan Wan Sari terharu, matanya berkaca seperti digenangi air. Akhirnya, Pak Susudin dan Mak Wan Membunga mempelawa Awang Teleng untuk bermalam di rumah mereka semalam 2 untuk melepaskan penat. Awang Teleng hanya diam, tetapi dia menyanggupinya senyap-senyap. Peristiwa pertama di mana Ali berpisah dengan Awang Teleng di Bukit Abal kerana Ali akan menemui isterinya. Seterusnya, di peristiwa kedua, Awang Teleng pergi ke rumah Wan Sari dan dia merindukan ketenangan di rumah itu. Peristiwa ketiga,
di mana secara tiba-tiba Awang Teleng terjaga dari tidurnya dan mendengar kebisingan. Dia bingung seperti mengigau, tetapi matanya segera melihat cahaya benderang dari sebelah dapur. Peristiwa keempat, Wansari mengarahkan Awang Teleng untuk segera melarikan diri. Walau bagaimanapun, di peristiwa kelima, Awang Teleng mencoba untuk melakukan serangan terhadap askar tersebut. Akan tetapi, kepala dan tengkuknya dipukul, pandangannya tiba-tiba berkunang-kunang dan menggelap. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh askar-askar itu. Pada hari pertama, beliau tidak diberi sebarang makanan. Seterusnya, Awang Teleng telah dipaksa berjalan kaki 2 hari 2 malam dari Pasir Putih ke Kota Baharu. Apabila tiba di Kota Baharu, Awang Teleng dikurung dalam penjara selama 2 malam. Selama dalam tahanan, Awang Teleng telah diseksa dan dipukul oleh askar-askar sepoi, sehingga menyebabkan bibir dan badannya bengkak, luka-luka, dan berdarah. Penyiksaan tanpa belas kasihan secara berterusan yang dihadapi oleh Awang Teleng membuatkan dia lemah dan tidak bermaya. Awang Teleng kemudiannya digari dan diiringi oleh 24 orang askar sepoi ke Pangkalan Gajah Mati. Semasa berada di Pangkalan Gajah Mati, beliau menjadi tontonan orang ramai sebelum beliau dibawa ke Pasir Pekan untuk menjalani hukuman bunuh. Beliau telah dibawa ke Pasir Pekan dengan menaiki perahu yang dikawal ketat oleh 5 orang askar sepoi. Badan, kaki, dan tangan Awang Teleng telah diikat karena bimbang Awang Teleng akan terjun ke dalam Sungai Kelantan. Dalam perjalanannya ke Pasir Pekan, Awang Teleng sempat melihat Wansari sedang menangis. Apabila sampai di Pangkalan Pasir Pekan, Awang Teleng diiringi oleh 12 askar sepoi ke darat. Beliau kemudiannya diikat pada sebatang kayu yang berpalang. Sebelum beliau ditembak, seorang imam mendekatinya dan meminta dia agar sentiasa ingat akan Allah. Bulatkan keyakinan kepada Allah dan tumpukan keimanan kepada Allah semata-mata. Imam tersebut juga meminta Awang Teleng agar tidak berputus-putus mengucap 2 kalimat syahadah. Akhirnya, muka Awang Teleng ditutupi dengan sehelai kain hitam. Beliau kemudiannya ditembak oleh 12 askar sepoi.